Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah para penonton, sahabat pendengar yang dimuliakan sekalian, bersua lagi kita dalam Berambih Podcast bersama dengan saya Mujahid Alwi untuk kali tu episod yang ketiga. Alhamdulillah. Dan insyaAllah episod yang ketiga tu, insyaAllah kita akan tampilkan tokoh agamawan yang khas di Sarawak tu. Alhamdulillah. Sebab telah diwar-warkan antara poster yang saya rasa mendapat sambutan dalam kalangan netizen, terutamanya orang Sarawak, terutamanya dalam kalangan imam-imam dan bilal-bilal. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada hari itu kita akan bersama dengan Sohibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal, Imam Besar Negeri Sarawak, yang akan berbicara kepada kita tentang tajuk kita adalah doa rasmi dan doa tidak rasmi. Jadi apa yang akan kita bualkan, insyaAllah sama-sama kita stay tune, jangan angkat dulu apa semua, sama-sama kita dengarkan insyaAllah. Jadi untuk awal mukadimahnya, Alhamdulillah, saya nak mempelawa Datuk Imam kita, saya nak berkenal, mungkin anda si kenal, mungkin rata-ratanya mungkin ramai dah mengenali beliau. Alhamdulillah. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengar suara aja dah. Alhamdulillah, selalu dengar doa-doa rasmi tu. Alhamdulillah. Tu idola kami orang lah. Bagi yang biasa baca doa-doa rasmi tu, doa si rasmi kah. Datuk, untuk awalnya sebagai pengenalan kepada pendengar kita, sekarang tu kita bertugas di pejabat imam Negeri Sarawak. Negeri Sarawak, pejabat imam Sarawak, di Majlis Islam Sarawak. Majlis Islam Sarawak, Alhamdulillah. Bagi orang-orang yang pernah bekerja di JAIS dulu lah, geng-geng muawalun dulu memang biasa dengan Datuk Imam dah, Ustaz Mos. Tahu Larannya tahu. Saya pernah dengarnya berteranum di ofis lama mari di pagar di gate sianya berteranum. Subhanallah. Dengar suara, ya Allah, suara-suara emas. Alhamdulillah. Boleh lah dia pakai. Tawaduk. Tu buat imam. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi Datuk Haji Mustafa Kamal, latar belakang pendidikan Datuk. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih saudara saya Ustaz Mujahid kerana sudi menemu bual saya lah. Alhamdulillah. Jumpa dengan saya dalam program Berambih Podcast. Berambih Podcast lah. Oh. Makhraj. Baik, dalam program tu yang mana pengalaman saya lah di JAIS dan di Majlis dan di JAIS hampir 38 tahun lah. 38 tahun, subhanallah. Daripada 86, tahun 1986. Jadi sebelum dia, saya menghabiskan pengajian saya di Pondok Perak, Pondok Padang Rengas Perak. Habis daripada dia, saya melanjut pengajian saya jurusan hadis, daurah hadis, Darul Ulum Saharampur, Juban. Juban Saharampur lah. 4 tahun lebih. Kemudian pemergian ayahanda saya, maka saya balik ke Malaysia. Menolonglah, kita bergantung orang tua. Zaman yang susah. Jadi melanjut pun ke Mesir lah. Kawan-kawan lain terus ke Mesir. Saya balik ke Sarawak. Bila dah balik Sarawak, jumpalah almarhum Ustaz Haji Awang Pun bin Awang Sibun. Kawan rapat ayahanda saya lah. Yang pun madah, Mos, si boleh pergi Mesir dulu. Tolong kami di majlis. Saya hanya setiausaha. Jadi, on aja lah. Bila on, si ada temu juga, si ada apa, dia ambilnya. Di tempatnya saya mula di Kuching, kemudian lepas ya, saya di atas ke Kapit. Oh, Kapit. Di Kapit.
Lama saya di Kapit ya 8 tahun lebih lah. Oh, 8 tahun lebih. 8 tahun lebih, sehingga fikirlah daripada saya terus dapat bini orang Kapit beristeri orang Kapit. 8 tahun bagai-bagai pengalaman lah di Kapit. Maklum kawasan mas saya ustaz. Saya adalah, memang saya ada ustaz. Memang kita berkurangan ustaz. Jadi lupa lah saya, kisah saya nak melanjut ke Mesir. Ke Mesir. Dan nak pergi ke Ulu-Ulu, Rumah Panjang, dan akhirnya destinasinya ke Long Busang lah. Zamannya zaman Tun Ahmad Zaidi. Zaman TYT yang saya. Jadi meneruskan dakwah kita di Kapit atas sokongan yang berhormat Premier kena itu. Berhormat Premier yang beri sokongan yang sungguh-sungguh lah, yang beri perontokan dengan saya pegawai agama, mas saya bukannya pegawai hubungan, Ustaz Zawawi. Diberi peruntukan lah melalui Baitul Mal yang dikenal, yang diurus, oleh Premier mas saya megang hal Baitul Mal. Jadi dah 8 tahun di Siah, kemudian bagai-bagai kita buat dakwah berbagai lah, Rumah Panjang. Selesai saya 8 tahun di Siah, maka saya transfer ke Limbang 6 tahun. Nang di ujung-ujung tu. 5 tahun lebih lah sih, sampai 6 tahun tau. Jadi saya ke Limbang bersyarat. Yang ambil saya ya kawan juga, anak Datuk Mufti Ustaz Sazali. Anak Datuk Mufti Kadi Hasan. Jadi yang ambil boleh nolong hantar di Limbang, tapi bersyarat lah 5 tahun saja. Sampai 5 tahun lebih saya pun mohon minta tukar. Jadi pulang ke Kuching. Yalah. Kuching bagai-bagai unit saya. Penyelidikan, dakwah, unit Quran, dan akhirnya sekali unit nikah kahwin. Unit nikah kahwin lah. Ya yang terakhirnya saya, sehingga saya pencen. Yalah pengalaman pertama. Dan mula-mula dalam majlis, lepas ya dalam Jais, sebab Jais baru dalam tahun 90 saja. Jais diwujudkan. Semua majlis Islam. Sampai kini itu, dan saya pun dah pencen. Dah pencen, kemudian dilantiklah sebagai Imam Besar Negeri lah. Alhamdulillah. Tolong tidak majlis. Berapa tahun dah? Itu dah masuk 7 tahun dah. 7 tahun. Alhamdulillah. 7 tahun. InsyaAllah. Ialah pengalaman di antaranya, dan berbagai-bagai lah. Banyak gila lah. Bukan pada pandai dah. Mileage dah jauh. Berbagai masalah manusia ditemu lah. Betul. Sebab saya semua, kata orang, semua bidang dulu saya ada ustaz. Semua bidang kita ceramah lah. Daripada orang hidup sampai orang mati. Sampai hidup sampai orang mati. Syukur alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya baik, galakan pada anak-anak kita kini itu, adik-adik kita anak. Suruh ceramah. Jangan nolak, insya-Allah benda jadi pengkayaan diri kita pun. Betul. Jadi insya-Allah lah kita nang bidang kita ni kaya. Insya-Allah ya ajaklah baik sebagai naibnya. Jadi kini itu masih megang jawatan sebagai Imam Besar Negeri lah. Alhamdulillah. Dia sebagai mukadimahnya, kita nanggak orang yang berpengalaman tu bawa mukadimah dah ada nasihat dah. Dengar untuk asatizah yang BBNU yang bawa nak angkat, bawa nak up. InsyaAllah. Ambil peluang tu untuk kita sama-sama usaha untuk tambah pengalaman, exposure kita. Jadi alhamdulillah, Datuk, biasanya kami nangga kita di majlis rasmi dan sebagainya. Kemudian turun ke masyarakat juga, mendidik imam dan bilal. Banyaklah kita nangga dari segi kemahiran imam dan bilal. Cuma yang kita sentuh pada kali itu, mungkin Datuk boleh kongsikan tentang doa, Datuk. Baik. Apa maksud doa, Datuk? Baik, insya-Allah. Apa itu doa? Kita selalu doa tengah. Doa bagai-bagai. Doa menurut pada sudut bahasanya ialah kita memohon dengan Allah. Memohon, minta, mengharap sesuatu. Jadi dalam Islam tu yang merupakan satu permohonan lahir daripada lubuk hati lah.
Siapa kita ada doa lagi ajak. Doa lagi ajak. Jadi macam main-main bah. Doa tu macam permohonan yang benar-benar. Bukan semadi. Bukan semadi aja. Bukan kerja sambil lewat lagi aja. Doa tu umpamanya kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngadu hal lah. Ngadu hal. Nya adalah syaratnya, tertibnya dan sebagainya. Nah, jadi dalam masa yang singkat tu boleh dikatakan doa ya direct kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Permohonan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala cuma bentuk doa ya. Kalau Saudara Mujahid Madah tadi sama ada ya rasmi atau tidak rasmi. Tapi doa tetap dikatakan doa. Ya sama ada rasmi ataupun tidak rasmi. Ya tetap menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya lah. Tujuannya. Ya, jadi kita siapa sambil lewat lah. Sebab saya banyak ingat pada segeralah anak murid ke siapa-siapa ke. Saya madah kadang-kadang beberapa tempat yang kita kadang-kadang kita ambil berat tentang doa. Betul. Satu daripadanya ialah lepas azan. Lepas azan kadang-kadang kita dah habis azan kita baca doa mata ke lain dan ke lain tepatlah kawan-kawan. Bila berdoa dengan kawan. Masa yang singkat bah. Allah dengar permohonan doa kita ya yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa lah benar-benar doa lepas azannya. Dan yang keduanya ialah doa lepas doa khutbah. Sebab masa ya kita nangga manusia yang si fokus lah. Rugi. Sebab kita kena fokus lah. Sebab doa di antara tempat yang mustajab doa. Tempat doa khutbah ya. Doa lah benar-benar. Jangan nunggu khatib Belal. Belal pakai ngulu aja. Betul. Doa Belal ya pakai ngulu aja. Jadi si timbul lah. Kena itu macam lah. Nabi tidak buat sebagainya, sama Nabi tidak buat sebagainya. Jadi masalah. Benda yang bagus. Yang ngulu bah, jadi orang ngantuk. Bangun, baca doa. Antara dua khutbah ya, di antara tempat yang banyak lagi lah tempat-tempat lain. Betul. Tapi kita nangga dua tempat ya. Manusia ambil sambil lewat aja. Set dah apa? Keseriusan. Serius berdoa. Serius untuk berdoa. Babe juga Datuk kami nangga kadang-kadang ada yang sibuk lain lah. Kadang-kadang kita malam Jumaat kan kita baca Yasin. Betul. Ada yang baca Al-Kahfi. Itu punya di isu juga. Yes. Ada orang nanya, Ustaz, Yasin, Kahfi ni bagus. Yang mana Yasin baca, Kahfi baca. Ya bagus lagi. Betul. Jadi saya ada isu. Bab Iqra'ul Quran. Yes. Bacalah Al-Quran. Kadang-kadang lepas bacaan Yasin doa dek. Sebelah main telefon. Sebelah tangan dah doa nak macam ni. Iyalah di antaranya sebab peluang kita ya. Bila kita peluang nak dibaca kita Al-Quran. Lepas ya kita disunatkan untuk berdoa. Doa mana-mana lah. Angkat tangan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirkan hati ya. Jangan kita tu manusia tu doa anda je apa-apa jangan. Sebab kita kerja kita tu hanya minta dengan Tuhan. Jangan hanya minta aja. Jangan minta. Kerja hanya minta. Jangan mengharap puas dah aku doa si beri. Jangan. Putus asa. Sebab nya si dah badannya putus asa. Tapi caranya ya macam putus asa lah. Jadi kesungguhan kesungguhan. Jangan. Sebab kita Allah si lejuk dengan kita bah. Allah si lejuk dengan kita. Mana Allah lejuk, ibu lama di opnya 10 minit dia nyawa. Cukuplah. Nak nangga biru ke hijau muka nak. Di opnya nyawa 10 minit dia cukup. Jadi dia tandanya mohon benar-benar lah. Mohon benar-benar. Jangan ya. Betul. Tidak jadi isu lah. You baca Yasin ke, baca Kahfi ke apa. Tidak jadi isu. Yang pentingnya kau baca Al-Quran. Jadi mungkin Datuk boleh share juga dengan jemaah pendengar kita. Doa-doa yang untuk kita sih minta lah doa yang doa yang terlalu panjang, doa yang tu untuk orang yang baru nak ya Datuk. Nya nak bertatih, nak berdoa. Apa dia doa yang boleh kita amalkan? Baik, pertama kali pada keutamaan kita berdoa tu. Kena kita berdoa. Kena kita berdoa. Allah suruh kita berdoa apa? Seorang apa nama tadi? Hamba. Seorang hamba.
Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kita untuk berdoa. Oh. Dan kita malas nak berdoa. Rugilah kita pun. Nah, bagi dalam surah surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60 ayat 60 yang mana Allah berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Allah telah berfirman mohonlah, berdoalah kepada aku, nescaya aku makbulkan. Aku berilah. Cuma beri ya, kadang-kadang kita tu apa kata orang bersangka baik. Kita bersangka baik bahawa Allah lama-lama tu Allah telah beri kita banyak rezeki bah. Kita minta Allah beri banyak. Beri. Minta Allah tak beri. Jadi kita minta. Jadi persoalannya ialah bila Allah memerintah kita untuk berdoa, maka gunakanlah peluang ya. Gunakan peluang ya. Nya ada waktunya, ada tempatnya, mustajabnya, macam ni caranya. Jadi apa yang dikatakan oleh saudara saya tadi, Ustaz Jahid, yang pertamanya sekali ialah dalam nak doa yang terbaiknya ialah pertama sekali ialah doa daripada yang diajar oleh Al-Quran Karim. Doa daripada Al-Quran. Contohnya yang selalu kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan banyak lagi lah doa-doa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan diajar oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, diambil kita pertama kali. Okay? Dan yang keduanya doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diajar oleh Nabi. Banyaklah kita nak Nabi. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Yang mudah-mudah lah. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Banyak lagi. Dan doa-doa yang lain yang kita boleh cari. Yang kedua lah. Yang pertama doa daripada Al-Quran, yang kedua doa daripada hadis, dan yang ketiga doa daripada sahabat. Para sahabat ngajar kita berdoa macam ni, pada doa sahabat. Dan yang keempatnya doa para tabi'in. Kemudian tabi'in. Kemudian doa kita pun, ulama dan kita daripada kita pun, lahir daripada lubuk hati kita pun. Jadi cuma dalam doa jangan lupa lah alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, ya selawat atas Nabi. Kemudian minta lah apa nak dihajat kita. Itu paling ringkasnya lah daripada ada. Mesti dapat bahasa Arab pun, bahasa kita pun boleh. Cuma dalam sembahyang janganlah tu. Janganlah. Sembahyang janganlah, insya-Allah. Sebab ayat penting bah. Betul. Penting. Kadang-kadang kita manusia tu ada perkara yang kita dapat minta tolong sama diri. Minta tolong Mujahid, tolong saya lah. Ada perkara yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, memang kita sampai kepada tahap yang maka kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, langkah yang terakhir. Walaupun doa tu hari-hari kita baca. Mana yang zahir, kawan dapat tolonglah. Mana kawan siapa tolong? Kita berdoa. Jangan berdoa aja. Usahalah. Usahalah. Usaha, doa dan bertawakal, insya-Allah. Insya-Allah. Jadilah kita nangga macam ni dalam bab doa tu, hendaklah ada apa? Serius kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan main-main. Sebelah angkat tangan, sebelah ngoi hidung. Macam ni doa nak dimakbul. Ada juga tengah berdoa sambil angkat call juga, aku pergi berdoa tu. Kelak aku call kau. Time khutbah Jumaat pun ada juga Datuk. Betul. Kita jadi khatib atas tangga sidak ngangkat kol. Gini dengar khutbah tu. Ni wadah. Kelak kukul kau. Pun ada juga. Macam-macam keindah. Kadang-kadang ngembak anaknya, bermain dengan anaknya. Di masjid, Allahu Akbar. Kita mendidik. Jadi dia macam dengan sendiri kita ngembak anak ya, kita mendoakan supaya anak ya terdidik lah. Betul. Tapi dah kita ngulu anak berkelakar, aduh. Sayanglah.
betul. Sayang. Itu di antara Apa? Ayah dan ibu tu cerminan kepada anak. Yes, Mendidik betul. anak yang bagus, insya-Allah anak pun jadi cerminan kepadanya. Jadi yang tadi adalah doa secara individu lah, Datuk. saya. Mun dalam bab doa berjemaah tu, Datuk. Macam ni, guide kepada imam. Yang kita boleh share lah. Mungkin kita biasa share di masjid di subuh. Ya. Doa secara Kadang-kadang berjemaah. ialah bila kita sembahyang seorang, doa seorang lah nak. Doa Biasanya seorang. doa seorang, tapi mana yang dapat nukar ganti nama domirnya nak, ganti nama kepada seorang. Hanya macam seorang lah, punya dapat nukar kepada kami, nukar kepada jamak lah kami lah. Ya kena faham juga ya, kena bertanya juga. Jangan semua nak dina ni. Semua ada dinanya. Maklumlah kita imam tu, ya Allah, cerminan kepada makmum. Apa juga imam tu. Jadi kita yalah terdedah kepada imam tu terdedah kepada benda yang asal sikit aja silap. Makmum kita jaga makmum sih jaga kita. Makmum sih akan jaga kita. Kita jaga makmum. Sebab apa? Batalnya imam, makmum boleh batal. Betul. Batal makmum, imam belum tu batal. Jadi benda yang cuma lah. Hatta ke doa pun kena sesuai lah. Kena sesuai, pandai nukar ganti nama dan sebagainya. Punya jamak lah. Kena belajar lah. Kita sentiasa mendedah doa mujahid. Kita sentiasa mendedah kepada imam-imam kita, doa selamat ke, doa tahlil ke, sama doa yang rasmi ke tidak rasmi ke. Belum lagi nyentuh doa rasmi tak? Doa rasmi. Lagi kita alert mana? Sebab doa rasmi tu yang majlis bukan kita Islam aja. Betul. Kita non Muslim pun ada. Jadi kita kena atur benar-benar. Bukan minta puji, bukan minta apa. Biar doa yang kita baca menyerap di jiwa setidaknya. Kita si ada madah, you kena follow. No. You kena ikut saya. Tak. Dengan mungkin dengan lidah, dengan lisan yang kita sampai mungkin boleh mendetak mana petunjuk hidayah Allah Ta'ala berbagai-bagai. Jadi buat setakat itulah pengalaman saya. Dah 7 tahun lebih macam doa bagi yang lain daripada orang Islam non Muslim. Dannya siada kata-kata apa doa siada bagus, sambutan bagus ya Allah. Dan kita berdoa yang baik-baik. Kita berdoa yang baik-baik dan di akhir doa sebaiknya saya meninggal petunjuk dan hidayah yang perlu. Petunjuk hidayah Allah berilah petunjuk dan hidayah. Bagi kita yang mengekalkanlah petunjuk hidayah daripada kita. Bagi yang belum ada petunjuk hidayah, mudah-mudahan Allah buka lapangan hendaknya. Kalau nerima, ada. Tapi buat setakat tu, bila turun je, saya daripada macam doa, Datuk Imam, bukan kita minta puji sih. Nanti artinya doa yang kita baca menusuknya paham. Ada satu bahagiannya di Betong loh. Zaman Tuntaib lah. Saya di skrip yang terakhir saya minta terjemah dalam bahasa Iban. Datuk YDP juga minta dulu. Macam-macam skrip Iban dalam lengkap yang terakhir. Ditukar saya yang malah doa dengan saya. Ustaz Abdul Karim Nuli. Apa nama? Yakin itu nama mahkamah. Ustaz Karim Nuli ada ini tu dia sakit. Yalah buat skrip saya dalam bahasa Iban. Dalam bahasa Iban. Saya baca di Betong. Dalam skrip akhir aja skrip. Habis saya baca tuai rumah tepi mana Ahmad Jakok deknya. Apa bagusnya. Aku sih pernah dengar artinya tak. Jadi seolah-olah dalam doa memang kita sih ada apa-apa. Kita perkataan memahaminya sebenarnya madah. Bahasa sidak bahasa hati sidak. Yes.
Yalah, doa tu ialah permohonan lah. Kita memang tidak disuruh doa yang buruk-buruk. Semua minta yang bagus-bagus. Betul. Kita surah bulat-bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi doa yang si rasmi ya, kita tadi macam kita jadi imam, kemudian majlis-majlis ada biasa, majlis di rumah, doa arwah, tahlil, surah selamat, doa nyukur rambut ni lah, nyukur rambut cucu, anak cucu dan sebagainya. Ya tidak rasmi lah. Jadi mun yang rasmi tu Datuk, boleh sih kita share. Yalah, kita sudah maklum bila majlis rasmi tu kebanyakan yang hadir ya dari kalangan ketua-ketua jabatan. Betul. Pasal yang hadir non-Muslim dan sebagainya. Boleh kita share Datuk pengalaman kita membaca doa majlis rasmi tu dari segi macam ni, tertibnya, pakaiannya, baik, apa semua. Pertama sekali ialah kita mesti buat keterampilan kita pun ya sebagai pembaca doa lah. Kan cerita pendek, sik serupa macam doa lah. Sik serupa macam orang baca doa. Jadi kurang-kurangnya pergi pakai blazer pun songkok mesti ada. Pakai batik pun songkok mesti ada. Whatever lah. Tapi jangan pakai singlet lah. Itu adab aja sebenarnya. Dia adab, jangan macam orang koboi apa. Koboi gila ni wajah simple ni tu lah. Selekeh gila. Ayatnya rasmi. Kemudian dalam rasmi ya, kita nanggal juga kadang-kadang pengisian majlis. Pengisian majlis ya kadang-kadang si syariah compliant. Yes, min awal lahir ya. Daripada A sampai Z-nya. Si ada ya semua persembahan. Kita si baca lah. Walaupun yang madah rasmi, kita si baca. Sebab kita jaga juga kesucian, kita lebih takut pada bala Allah lah. Kita sih tahu apa sebagainya. Tadi aku berdoa tu kau dah terkejit-kejit. Nyaman lah. Nyaman. Jadi sekurang-kurangnya ada majlis. Contohnya apa yang akan disampaikan oleh mesej yang akan disampaikan, contohnya yang berhormat Premier ataupun kehadiran KYT. Apa mesej dari sampai adanya ya. Lepas ya habis majlis ya, kita akan baca doa, adanya berucap sebagainya. Habis majlis ya terpulang pada sidaknya. Ada kadang-kadang persembahan santai-santai aja. Tiadalah melebihi kata orang. Dia juga tentang hidangan dan sebagainya. Setakat tu si adalah. Si ada yang menjolok mata, mengaibkan kita pun image. Contohnya kita yang baca, kita rasa terhina lah. Si ada. Ambil aja bahawa dalam, jangan lupa nama petunjuk hidayah tu. Petunjuk hidayah tu sebab balik kita siap ada kuasa ke arah ya. Semua kuasa Allah Taala ya. Betul. Entah ini kita tahu dalam 1,000 seorang nyangkut petunjuk hidayah tetap di hatinya. Ya pun dah syukur alhamdulillah. Dia kata dakwah bil hal bah. Ada barang yang kita sik nampak. Jangan kita nampak benda yang jangan keras gila lah. Jangan keras. Dan jangan juga linian gila. Jangan jadi linian gila. So baca doa. Jom buka swimming pool, kita baca doa juga. Pertandingan kau okey. Kita baca doa juga. Ya kita kena ni lah, kita pandai ayahnya. Yang rasminya ialah kita tanggal apa mesej yang akan disampaikan oleh lebih lagi yang amat berhormat. Saya banyak majlis dah. Majlis lebih lagi yang berhormat Premier. Mesejnya yang penting. Mesejnya ya. Kadang-kadang saya ngambil minta nyempun speech. Bukan speechnya, tidak pun majlis, saya minta apa pengisian majlis kita, apa objektifnya. Dari saya masuk doa ya. Doa kadang-kadang menyentuh hal kemajuan dan sebagainya, menyentuh hal pembaharuan, teknologi dan sebagainya. Saya juri isi daripada objektif majlis ya. Doa kita dapat sampai apa yang nak diada pada hari ya. Jadi cuma nak lebih lagi doa yang saya dah nak mengenal lah. Jadi boleh berdoa tapi
penyesuaian dia ada. Betul. Ya kita. Ialah di antara bedanya. Di antara masjid rasmi dengan tidak majlis yang tidak rasmi. Nak ya Datuk. Suara Datuk. Suara macam doa. Siapa kita nak baca peyek lah Datuk. Yang perak kita punya lah. Dengan kita nanggap. Saya nanggap keadaan baik. Kita macam pengalaman macam doa tu kita nanggap keadaan. Dan tempatnya luas. Contohnya di Padang. Okey. Di Padang. Yes. Si juga katakan berteriak. Ton kita tu nya ada 4. Okey. Rendah, sederhana, tinggi, lebih tinggi. Ya, ton. Kita macam doa tu selain daripada ton amun daripada sudut taranumnya dikatakan ton qarar. Rendah rendah. Itu biasa dalam dewan. Contohlah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap dulu kita. Bismillah. Siap dulu. Siap dulu. Okey, ambil ton yang rendah. Bila open, tempat open, luas sebagainya. Sebab walaupun naik air ada, mic, speaker dan sebagainya, skrip dan sebagainya. Tapi lontaran suara yang penting. Lontaran suara yang penting. Bukan, maksudnya teriak kita jangan sampai peringkat ketiga. Naik sikit. Kedua. Ton mau ada. Jangan sembilan tempat. Nya sembilan tempat. Doa orang majlis kecil pun dia berteriak juga. Ya si jadi. Ada juga orang ada juga orang komen. Cuma komennya agak negatif lah. Orang lain baca doa. Bila orang lain baca doa, yang ada. Ustaz, apa perlu doa kau kuat macam ya? Yang macam orang marah lah. Artinya apa orang tua tu? Apa yang punya? Apa yang Allah Ta'ala bengal kah ni? Astagfirullah. Jadi saya siap jawabnya. Siap jawab. Kita berjawab jadi panjang cerita. Cuma tunggahnya terlalu bagus madahnya. Ya tangga kita kawasannya luas mungkin. Apa nama? Lontaran suaranya tangga kita cuma si ada juga salah. Cuma penyesuaiannya kurang lah. Ya aja. Jangan kita melibatkan Allah Ta'ala bengal lah sebagai siada daripada Allah Ta'ala bengal. Cuma kena tonnya aja lah, main tonnya aja. Ayah kata tadi netizen tu dia merhati. Hanya merhati. Jadi saya pun benda saya kena jaga juga. Kalau kita baca doa rasmi utamalah. Sebab berjawab imam tu. Dia juga anak buah pun dilatih juga. Jangan cepat. Biar mesej yang kau baca dan sampai mana letak hati lah. Bukan sekadar didengar. Nusuk hati orang ya. Sambil lejot Datuk mun kita mayati doa jangan jok sampai kita tu bertangisan dalam majlis. Jangan. Saya sampai peringkat dia. Kita bertangisan tu berdoa. Rasul ngajar bangun tengah malam. Betul. Bangun tengah malam, bertahajud kau diri kau pun. Takarub dengan Allah. Berzikir, menitiskan air mata, sama ada bertaubat, ngadu hal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya digalakkan. Majlis rasmi siklah sampai jangan. Jadi orang nama netizen betul dia akan jadi modal. Boleh pecahan 3 lah. Satu suka. Nombor 2 atas baga. Nombor 3 benci. Wajak. Muaknya nak. Jadi jangan. Seboleh-bolehnya lah. Seboleh-boleh jangan dizahirkan benda ya. Okey. Mun berkhutbah kita lagi dapat feel. Maksudnya kita boleh merasa feel. Sebab apa? Contohnya di antaranya ialah menghormati ibu bapa. Oleh hati kita tanpa gelak lembut. Kita dengan orang tua dan sebagainya. Mungkin kita boleh nangis atas mimbar. Ya boleh. Ya boleh. Jadi netral. Dia doa tu tiba-tiba kita nangis. Jangan. Bagusnya kita pun nangis tengah malam lah. Betul. Itu yang terbaiknya insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Boleh kita dengar macam ni bacaan doa secara rasmi dengan bacaan doa secara rasmi. Dan saya yakin dan percaya ramai dalam kalangan terutamanya anak didik Datuk Imam Besar
imam-imam, penolong imam Majlis Islam di bahagian-bahagian sudah tentu sedia maklum setelah dididik oleh Datuk Imam lah tentang tertib doa dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, pendengar, sahabat-sahabat yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah Datuk, kita telah berada pada hujung si puasa dah yang Abang Muhammad Premier kita. Jadi mungkin Datuk boleh share ataupun kongsikan apakah harapan Datuk Imam Besar terhadap yang dekat dengan Datuk lah, pegawai-pegawai imam masjid, Bilal dan sebagainya untuk masyarakat kita di Islam ni. Harapan kita lah. Bila kita berdoa, bermakna orang menaruh harapan dengan kita. Harapannya kita nyampaikan harapan orangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satunya ialah jangan lalai lah. Jangan lalai. Buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Jangan sampai lewat. Keduanya ialah kita bila berdoa kita merasa rendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dengan penuh harapan. Dia juga bila orang selalu bilang dengan kita orang baca doa, kita baca doa atau doa, kita kena apa kata orang backup diri pun lah. Jangan cakap aja. Walk the talk lah. Yes. Nah, kadang ayatnya kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Alangkah besarnya kemurkaan Allah. Pandai cakap, pandai berdoa, tapi kamu pun suara. Nah, marahnya Allah. Jangan. Maksudnya jangan buat tidak suka bikin. Buat tidak suka bikin. Indah khabar daripada upah. Jadi ya pentingnya gambarannya. Mudah si orang masjid orang sebab kepercayaan orang dah ada. Okey. Selain daripada selalulah rujuk tentang doa, hafalkan doa selain bahasa Arab, bahasa kita pun. Akhirnya itu dah banyak bahasa Inggeris dah ada. Saya tu English boleh, tapi takut orang si faham. English boleh, takut orang si faham. Senang dia boleh. Boleh. Said, kita dah veteran. Alhamdulillah. Okay. Kemudian harapan kita kepada imam-imam lah. Terutamanya. Jangan malas untuk berdoa. Selalu berdoa. Sebab kita tadi gambaran kepada orang lain. Ada pepatah Arab nyata kita sebagai imam-imam tu wirid pun termasuk dalam istilah doa juga. Malam wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang tidak wirid, tidak berdoa, umpama kera. Habis lari caw. Jangan. Power doa tu kuat. Kita bukan mungkinlah kurniaan Allah Ta'ala kepada Malaysia tu, pada kita belah tu, kita kuat berdoa. Betul. Yes, kita kuat berdoa. Apa aja majlis. Saya nak lah. Daripada dulu lagi, sampai ke premier kena itu. Nyatakan ucapannya. Jangan lupa berdoa. Nun orang beri kita. Hubungan dengan Tuhan. Yes, hubungan. Kemudian dah berdoa jangan main-main. Doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Jangan sungguh-sungguh. Kata dia. Pak Mujahid tadi hingga pertangisan. Jangan. Emosional jangan. Sederhana. Sederhana. Wasati. Dan terakhirnya ialah ikhlaskanlah amalan. Ikhlaskan, insyaAllah. Benda ikhlas tu Allah yang tahu. Contoh. Kemuliaan aku tu, contohlah orang dengan sendiri orang nangga kita. Orang nangga seseorang ya. Hati kita terdetak bah. Mesti ada keikhlasan dilakukan orang tu. Kita sih tahu apa. Gimana kunci ikhlas tu? Kunci segala-galanya. Kunci amalan segala-galanya. Buat ikhlas, doa ikhlas, insya-Allah. Allah akan terima lah. Mau doa jemput
Macam doa. Mudah menyokong yang belum. Alhamdulillah. Betul. Menolong si ibu. Dengan anak buah saya ada jangan. Oh. Ya buruk nama kita pun. Oh, jangan diman dalam Yes, jangan iman. Banyak. Saya pengalaman. Aduh. Saya nak buka yang bola pengalaman. episod tambah episod lain gitu. Hal nikah cerai. Oh. Sepak terjang hal permasalahan rumah tangga. Zaman ni ada konselor. Oh. Saya ada konselor. Mas, InsyaAllah saya boleh dengan kita lagi sekali. Pengalaman. Yes, saya boleh enggak. Ya, saya madah bila saya beri kursus pra perkahwinan. Kursus pra perkahwinan saya madah dengan ada anak-anak kita yang dengar Oh. Kita orang hal rumah tangga dengan bulan saya. Sepak terjang semua dalam tu. Oh. Semua dalam poket saya. Sepak terjang hal rumah tangga. Hal kamu nak bercerai, hal kena kau bercerai, apa sebab kau nak bercerai, macam ni kau boleh bercerai. Semua dalam tu. Orang pula menanggap Yes. counter dah. Oh, tuk muka nak bercerai tu. Kes dah pergi mahkamah, tarik balik, Oh. dapat dipujuk, kes, berbagai-bagai kes. Jadi insyaAllah lah ada masa lain ketika kita jumpa lagi. InsyaAllah. Dan dia ajaklah penjelasan saya, mudah-mudahan dapat kita kongsi bersama lah lebih-lebih lagi pada masyarakat luar umum, kepada imam-imam kami orang dan imam-imam kampung. Betul. Yang penting yakin dengan ilmu yang ada, buatlah dengan sepenuh ikhlas insyaAllah. Cik tahu, bertanya. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ni mungkin soalan terakhir tu. Kena Liverpool lah tu. Kena Liverpool. Si tak tahu. Saya tu Liverpool match yang terakhir dia. Outside boleh bah. Jadi kita boleh nanggap macam ni Datuk, bahawa betapa doa tu adalah sesuatu yang amat penting dalam kehidupan. InsyaAllah. Dan sudah tentunya kita mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk berusaha, berdoa, tawakal. Betul. Jangan berdoa aja, tiada usaha, si jadi. Betul. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat jadikan sebagai panduan harian kita. Yang paling penting juga bila berdoa jangan ada tangan aja. Tadalah hati sekali, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT hadirkan hati insyaAllah. Dan Allah terima segala doa kita insyaAllah makbulkan. Yang berhajat dan Allah makbulkan. Yang kesakitan dan Allah beri kesembuhan. Yang dibebani hutang dan Allah lunaskan segala hutangnya insyaAllah. Semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak Datuk. InsyaAllah. Atas ruang dan peluang sudi untuk bertamu di ofis kita. Alhamdulillah. Selesa aja duduk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada masa kita berjumpa lagi. Kita bersua lagi dengan isu dan topik yang lain lagi insyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak Datuk. Jumpa lagi kita pada episod yang akan datang. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.